online, ulang kaji Cakna SPM 2016, bahagian yang kedua, geografi alam sekitar manusia untuk semester 2. So, pada petang ni kita akan cuba membincangkan soalan nombor 5, soalan nombor 5, bahagian esei, bahagian B. Bahagian B yang membawa markah 25, 25 markah. So ada dua soalan, 5A dan 5B. Jadi kita akan bincangkan satu persatu. Di dalam konteks soalan ini, jelaskan kepentingan kegiatan perhutanan kepada pembangunan ekonomi Malaysia. So dalam soalan, kalau kamu tengok secara detail, kamu tengok secara cakna, kamu tengok dengan teliti, kamu akan dapati ada beberapa perkara penting yang perlu ada di dalam jawapan kamu. Yang pertama, kegiatan perhutanan. Bila disebut kegiatan perhutanan, dia tidak semestinya pembalakan sahaja. Dia tidak semestinya pembalakan sahaja. Bila kita sebut kegiatan perhutanan, dia melibatkan banyak penanaman, penebangan, kemudian pengumpulan hasil hutan dan sebagainya. Itu disebut kegiatan perhutanan. Itu yang melibatkan perhutanan, apa-apa aktiviti yang melibatkan perhutanan, dia boleh dikaitkan dengan dalam konteks soalan. So, yang pertama. Yang kedua, pembangunan ekonomi Malaysia. Konteks dia ialah pembangunan ekonomi Malaysia. Pembangunan ekonomi Malaysia. So dalam hal ini, bila kita nak membincangkan dua perkara ini, so kita kena berhati-hati. Sebab jawapan yang tidak menjurus kepada dua elemen utama yang saya sebut tadi, dia akan membawa ataupun akan tersasar dan tidak akan memberi markah kepada anda. So ini yang perlu kamu beri penekanan. Clear? Okey, kita tengok soalan ni. Soalan 5A ni memerlukan pelajar menjelaskan kepentingan kegiatan perhutanan kepada pembangunan ekonomi Malaysia. Dan kalau kita tengok dalam konteks soalan ni, sebenarnya soalan ni mudah lah. Maksudnya ramai pelajar boleh jawab dengan baik. Sekurang-kurangnya boleh dapat satu markah untuk tiap-tiap isi. Tapi kita kalau dalam kita punya visi, kita nak 2 markah lah. Untuk satu isi kita nak 2 markah. Jadi antara isi yang perlu dikemukakan ialah peluang pekerjaan. Yang ni isi-isi asas lah yang kita selalu dah bincang. Peluang pekerjaan, pendapatan negara, pembangunan kawasan, kesan pengganda, teknologi, modal dan juga kemajuan ekopelancongan ataupun buruh dan sebagainya. Jadi dalam konteks soalan ni dia ada 6 isi ataupun 5 isi, 6 isi lah. Tapi saya di sini saya hanya bagi contoh untuk kamu 5 isi. Yang lain tu kamu cuba tengoklah, saat ini kita akan tengok bagaimana penulisan isi. So apa yang perlu kita beri penekanan di sini, kamu tengok baik-baik. Kamu tengok elok-elok pada slide ni. Okey, yang pertama kita ambil isi yang pertama, peluang pekerjaan. So dalam konteks peluang pekerjaan, kamu lihat di sini, kita nak kaitkan dengan elemen yang pertama tadi. Elemen pertama yang saya sebut tadi iaitu sektor perhutanan ataupun kita kata kegiatan perhutanan. So sumber perhutanan. Contohnya lah kita sebut seperti pokok jati, cengal, meranti, ini dalam pengetahuan kamu. Maknanya tak ada di kalangan kamu yang tak kenal pokok-pokok ni. So menyumbang kepada pembangunan ekonomi Malaysia. Menyumbang melalui aktiviti apa? Kita kaitkan dengan aktiviti pembalakan. Satu aktiviti lah. Satu aktiviti pembalakan. Dan aktiviti-aktiviti lain kita boleh simpanlah untuk isi-isi yang lain. Kau nak sebut banyak isi di sini boleh juga. Tapi dia akan jadi panjang. Mungkin kamu tak dapat menulis ataupun tak fokus kepada isi tu. Jadi dia jadi isi tu akan jadi tidak tepat dan sebagainya. So kita fokus kepada satu aktiviti. Aktiviti pembalakan. Yang menyediakan peluang pekerjaan ataupun kita kata banyak peluang pekerjaan lah, yang menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk setempat. Itu isi elemen yang pertama. Kita sebut dua-dua.
aktiviti dan juga pembangunan ekonomi. Aktiviti dan juga pembangunan ekonomi. So, uraian ya, lanjutan daripada uraian tu, kita kena ceritalah pekerjaan apa. Pekerjaan seperti pemandu lori, penerbang balak dan pengusaha pembalakan. Ini contoh mudah lah, sebenarnya banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang diwujudkan dalam sektor pembalakan ni. Jadi kita tak perlulah bagi semua. Kita cuma bagi 2 atau 3 jenis pekerjaan dan kita jelaskan bagaimana pekerjaan-pekerjaan itu dapat mengurangkan kadar pengangguran dalam negara, dapat mengurangkan kadar pengangguran dalam negara, dapat meningkatkan pendapatan individu dan juga kuasa beli penduduk. So itu dia punya kesan. Kesan kepada peluang pekerjaan ini dapat mengurangkan kadar pengangguran, meningkatkan pendapatan individu dan juga kuasa beli kepada penduduk. Jadi dalam konteks jawapan ni, kalau kamu tengok, dia ada fakta dan dia ada proses dan dia ada kesan. So 3 elemen yang kita selalu sebut. Fakta, proses dan kesan. Jadi dalam nak tulis jawapan, benda ni kena diberi penekanan. Okey, clear setakat ni ya? Punca clear? Clear. Okay. Aina, okey Aina. Okey, jadi sekarang ni kita tengok di sini, jadi kamu boleh tengoklah lepas ni, kamu boleh tengok, rujuk balik di slide yang saya sediakan dan mungkin kamu boleh rujuk balik kepada rakaman video untuk kamu dapatkan uraian yang lebih, kalau mungkin ada di kalangan kamu ni tak jelas dan mungkin lain dia tak cantik dan sebagainya, nanti boleh tengok balik. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Yang seterusnya. Okey, yang seterusnya pendapatan negara. Ini elemen-elemen aspek bila kita sebut kepentingan semua sektor ekonomi bukan pembalakan saja, kamu kena ingat tu. Semua sektor ekonomi, bukan khusus kepada pembalakan saja. Jadi isi-isi atau fakta ini boleh digunakan pakai untuk semua sektor ekonomi. Sama ada sekunder, primer ataupun tertiar. Cuma kita kena ubah, kita kena adjust, kita kena sesuaikan dengan jenis kegiatan ekonomi itu. Tapi cara pengolahan dia lebih kurang sama. Kita nak olah, jadi sistem dia ataupun teknik atau kaedah pengolahan dia, kita tengok, kita gunakan teknik yang sama macam ni. Cuma contohlah kita kata, kalau aktiviti pertanian, so kamu gunakanlah aktiviti pertanian. So kamu kena gariskan apa dia aktiviti pertanian. Aktiviti penuai, contohlah menuai, membajak, memungut hasil, contoh. Tapi dalam konteks pembalakan, kita guna pembalakan lah. So dalam konteks soalan ni ialah pembalakan ataupun perhutanan. Jadi aktiviti perhutanan. Jadi kita fokus kepada aktiviti perhutanan. Jadi ada yang kita fokus kepada pembalakan. Jadi pendapatan negara ni dia lebih sesuai kepada pembalakan, kita ambil aktiviti pembalakan. Aktiviti pembalakan mengeluarkan hasil balak, sebalak seperti kayu gergaji, kapal lapis dan sebagainya. Ini contoh dia hasil. Kayu yang digergaji, papan lapis, ini adalah contoh hasil. Dan sebagainya yang menyumbang kepada pendapatan negara. Kita nak kaitkan dengan ekonomi ialah pendapatan negara. So, bagaimana dia menyumbang? Ini proses, bagaimana dia menyumbang. Jadi hasil ekspor, ini proses. Hasil ekspor kayu balak ke luar negara seperti Eropah, kena bagi contoh lah. Nak bagi jelas, ke Eropah dan Amerika Syarikat dapat mengembangkan ekonomi. Kesan dia, ekonomi akan berkembang. Ini kesan Ekonomi akan berkembang melalui apa? Pertukaran mata wang asing. Kalau kamu nak sambung lagi, ada lagi elemen-elemen lain yang kita boleh gunakan yang boleh kita gunakan. Jadi hasil penjualan negara tu oleh syarikat-syarikat besar mungkin akan menghasilkan cukai pendapatan, cukai dan sebagainya, dan cukai itu dapat menampung ataupun menambah pendapatan negara. Itu contohlah. Tapi kita ambil satu contoh yang mudah untuk kita mendapat markah. So kamu boleh nampak di situ bagaimana untuk mendapatkan 2 markah. Dan sama seperti huraian yang pertama tadi, kalau kita lihat, sama seperti huraian yang pertama tadi, dia melibatkan 3 elemen utama. Yang pertama, fakta. Fakta, ini pendapatan negara tu fakta.
Ya, proses bagaimana aktiviti pembalakan tu menyumbang. Bagaimana aktiviti pembalakan itu menyumbang melalui penjualan hasil hutan, ekspor dan sebagainya, dan kesannya ialah mengembangkan ekonomi negara melalui pertukaran mata wang asing. Jadi ada ketiga-tiga elemen tu di sini. So ketiga-tiga elemen inilah yang kamu kena faham dan hadam betul-betul supaya setiap kali kamu memberi jawapan kamu tidak tersasar dan kamu mendapat markah maksimum. 2 markah untuk satu isi atau faktor yang kamu berikan. Okey, yang ni kamu tengok Jadi saya dah susun bagi nampak cantik di sini. So dari sini kamu boleh belajar. Dan saya akan bagi soalan. So soalan-soalan yang saya bagi tu kamu kena buat lah. Jangan duk tangguh. Sebab saya akan bagi soalan habis satu, habis lah. Bila saya habis semak saya akan bagi soalan baru. Sebab saya nak kena semak banyak dua kelas. Jadi SEM 1, SEM 2, jadi dia ada banyak. So saya habis semak SEM 1, saya bagi kat dia. Habis semak SEM kamu, saya akan bagi soalan. So soalan tu akan berterusan. Dan kita akan fokus kepada teknik bagaimana nak menjawab dan mendapat markah penuh untuk setiap jawapan yang kita berikan. Okey? Yang ni kamu kena ambil ni. Kena beri perhatian yang orang kata apa? Yang serius. Okey? So kita tengok jawapan yang seterusnya, pembangunan kawasan. Ini semua adalah isi. Pembangunan kawasan ni adalah fakta. Jadi pembukaan kawasan pembalakan, kita masih berada dalam aktiviti pembalakan. Pembukaan kawasan pembalakan di mana? Jadi kita bagilah contoh kawasan-kawasan balak yang utama di negara kita, Sabah, Sarawak, Kelantan, Pahang. Ini di antara kawasan-kawasan ataupun negeri-negeri yang mempunyai banyak bekalan kayu balak. Ia menyebabkan proses pembangunan ekonomi kawasan tersebut. Pembangunan menyebabkan proses pembangunan ekonomi kawasan berkembang. Berkembang ni saya tertinggal perkataan berkembang. Ya. Okey. Kemudian kawasan pedalaman yang kurang maju, contohnya di Sabah kita sebut tadi, kawasan pedalaman yang kurang maju seperti di Sabah yang kita sebut awal akan dibangunkan dengan kemudahan infrastruktur. Yang ni yang penting, infrastruktur seperti apa? Ini proses dia. Yang ni disebut proses. Infrastruktur dan jalan raya, elektrik dan air, dan kesan dia ialah proses pembangunan kawasan luar bandar itu akan lebih pesat. Kalau kamu nak kaitkan dengan bandar baru mungkin adalah. Tapi kalau kita bandar baru dia berpembalakan ni dia tak banyak sangatlah bandar-bandar besar yang hasil tu. Cuma mungkin Sandakan kita boleh ambil Sandakan ni di Sabah tu dia adalah kawasan ataupun di Gua Musang di Kelantan, di Gua Musang ataupun Jerantut di Pahang Jerantut. Itu di antara bandar-bandar yang boleh dikaitkan, Bukan semua bandar yang ada di Malaysia ni boleh dikaitkan dengan pembalakan. Ya. Mungkin kesan pembalakan dia tu telah lama dan balak pun dah tak ada dan sebagainya. Tapi kita kaitkan dengan infrastruktur, jalan raya, elektrik, air dan kemudian komunikasi yang disediakan di situ. Okey, clear setakat ni? Hana, setakat ni clear Hana? Dengarlah Hana? Clear? Boleh faham ke tak? Boleh. Boleh. Faham. Okey. Yang ni, kita tengok yang seterusnya. Kita tengok yang seterusnya. Okey. Contoh lagi, kesan pengganda. Yang saya sebut ni, isu atau isi-isi yang saya sebut ni adalah isi-isi dominan yang boleh digunakan untuk semua aktiviti ekonomi. Cuma seperti yang saya sebut awal tadi, kita perlu ubah suai sesuai dengan aktiviti ekonomi berkenaan. So soalan dia kita tak boleh tengok soalan ni dia akan tanya ikut Kadang-kadang dia tanya pembalakan, kadang-kadang dia tanya pertanian, kadang-kadang dia kaitkan dengan perindustrian, kadang-kadang pelancongan, kadang-kadang perkhidmatan dan utility. Kadang-kadang perkhidmatan dan utility pun sama. Benda yang sama. Dan benda ni dia adalah isi yang sama. Cuma cara kita nak olah jawapan itu yang berbeza. Ikut konteks sektor ekonomi yang kita bincang. Contohnya perikanan. Perikanan dia lain. Tapi isi dia, kesan pengganda tetap berlaku. Perkembangan teknologi tetap berlaku. Pendapatan negara tetap berlaku. Peluang pekerjaan tetap berlaku. So itu perkara asas
Jadi isi dia kamu senang ingat. Jadi soalan ni berkaitan dengan apa nama sektor ekonomi ni, kalau berkaitan dengan kepentingan, dia tidak lari daripada elemen-elemen isi yang saya sebut tadi. So kalau kita nak ingat, dia lebih mudah lah. Tapi kebanyakan pelajar ni dia tak alert kepada benda ni. So dia orang kata macam tak perasan bahawa benda ni adalah kita panggil apa, nadi utama kepada dia untuk skor dalam perbezaan. Tapi kita tak guna. Orang kata apa, macam ada senjata di tangan lah. Senjata ada tapi tak kerti guna. Tak kerti nak guna senjata tu macam mana nak guna, tak kerti tapi ada. Contohnya ada senjata yang canggih, yang hebat. Tapi tak boleh guna, tak kerti, tak tahu cara nak guna, so dia akan jadi masalah. So kita tengok kesan pengganda. Kesan pengganda ni, kita sebut balik macam yang awal tadi, kegiatan perhutanan. So kita sebut kegiatan perhutanan di sini. Aktiviti pembalakan. Okay, jadi saya sebut dari sini, aktiviti pembalakan dan pengeluaran produk hutan. Ya, produk hutan akan mewujudkan kesan pengganda terhadap pembangunan sektor ekonomi di Malaysia. Ataupun sektor ekonomi lain kita sebut. Ya, kesan pengganda terhadap pembangunan sektor ekonomi di Malaysia. Jadi produk perhutanan dengan kepelbagaian spesies flora dan fauna seperti bunga rafflesia sebutlah, periuk kera, serta keindahan hutan semula jadi dapat dimajukan sebagai kawasan eko pelancongan. Jadi proses dia ialah memajukan sumber yang ada itu ataupun produk hutan yang ada itu dimajukan sebagai kawasan eko pelancongan, dan kesannya pendapatan penduduk dan negara akan bertambah. Ya, bila ada aktiviti pelancongan, pendapatan penduduk dan negara akan bertambah melalui aktiviti pelancongan yang dijalankan oleh penduduk setempat. So itu dia punya formaliti dia lah. Formaliti dia bagaimana kita nak menulis jawapan supaya jawapan itu tepat dan sesuai dengan apa yang soalan nak atau soalan minta. So yang seterusnya, perkembangan teknologi. So perkembangan teknologi ni, ya, sektor perhutanan akan menggalakkan perkembangan teknologi melalui apa? R&D. Program R&D. Program pembangunan, penyelidikan dan pembangunan. Kalau kamu nak sebut penuh, penyelidikan dan pembangunan. Tapi setakat ni orang sebut, bila sebut R&D orang dah tahu lah, research and development. Ya, research and development. So penubuhan frame, UPM, Jabatan Perhutanan di Malaysia secara tidak langsung telah mewujudkan program penyelidikan dan pembangunan sumber hutan. Kesan dia mesti ada kesan di situ. Ya, proses ada kesan, pelbagai jenis bakar pokok balak, teknologi penerbangan dan ubatan dihasilkan untuk memajukan sektor perhutanan. So itu berkaitan dengan kepentingan, ya, kepentingan perhutanan kepada ekonomi, pembangunan ekonomi negara. Okey, setakat ni boleh nampak tak? Boleh nampak tak? Siapa ada lagi sini tadi? Apa nama? Atira boleh nampak Atira? Boleh dengar ni, senyap Atira? Atira keluar cikgu, line dia slow. Line slow, okey. Ya. Fatin okey, boleh nampak boleh nampak Ya. Okey. Kita teruskan. Kita teruskan dengan apa nama soalan yang kedua, 5B. Soalan 5B ya. Soalan dia huraikan pembalakan. Kesan Jadi kalau kamu tengok atau kamu perasan, biasanya soalan STPM ni, soalan 5A dan 5B ni dia dalam tajuk ataupun tema yang sama. Ya. Dia tak ambil dua tema dalam satu soalan, dia tak ada, jarang. Selalunya tema dia sama. Kalau soalan 5A tentang pembalakan, soalan 5B pun pasti dia akan tanya tentang pembalakan. Kalau 5A dia tanya pertanian, 5B pun pertanian. Atau yang ada kaitan rapat dengannya. Dia tak akan pergi kepada sektor-sektor yang berlainan, yang jauh, ya, yang sangat tidak berkaitan. So kalau kita tengok di sini, apa yang perlu kamu jawab, ya,
Jadi soalan-soalan ni soalan mudah lah. Ramai kalau keluar soalan-soalan yang macam ni, ramai pelajar boleh jawab lah. Tapi kebanyakan tak boleh lah jawab dapat 2 markah itu sebab cara penulisan jawapan tu sangat tidak tepat. Banyak tulis tu dapat 1 markah ya. Tapi kamu ni kalau dapat 1 markah pun, kamu dah dikira baik lah. Tapi kebanyakan yang tak baik tu dapat kosong. 0, 6 isi bagi 6 dapat kosong. Kosong daripada 12, kosong daripada 13. Inilah yang sangat menyedihkan. Kalau boleh dapat 7 daripada 12 pun dah okey dah. Ya. Tapi yang paling penting, yang paling kita nak ialah 12/12. Itu yang kita nak. Okey. So dalam soalan ni, dalam konteks soalan ini, kita nak tengok apa? Kita nak tengok di sini ialah soalan ini yang berkaitan dengan kemusnahan dan kepupusan. Balik tanya kesan. Kesan, saya sebut dulu balik Saya sebut balik. Dalam soalan ini ada 2 elemen juga macam soalan yang tadi juga. Ada 2 elemen. Yang pertama kesan pembalakan. Yang ni fokus pada pembalakan Bila sebut pembalakan maknanya penerbangan pokok tau. Bila sebut pembalakan maknanya penerbangan pokok. Penerbangan pokok. Dan yang kedua ialah alam sekitar fizikal. Bila kita kaitkan dengan alam sekitar fizikal, dia tidak boleh lari daripada 4 elemen alam sekitar fizikal itu. Atmosfera, biosfera, litosfera dan juga hidrosfera. Itu kalau kita tengok di sini, okey, kepupusan dan kemusnahan flora dan fauna. Yang ini ada dalam biosfera. Ya. Menjejaskan habitat juga ada dalam biosfera. Sejatan yang tinggi ada dalam atmosfera. Pencemaran air, yang ini berkaitan dengan hidrosfera. Peningkatan gas karbon dioksida, atmosfera. Pemanasan setempat, atmosfera. Hakisan tanah, litosfera. Pergerakan jisim, litosfera. Pembentukan hutan sekunder, biosfera. Kemusnahan kawasan tadahan air, hidrosfera. Pencemaran udara, atmosfera. Peningkatan kadar lulu hawa, litosfera. Kelajuan angin, atmosfera. Gangguan terhadap kitaran hidrologi, hidrosfera. So itu dia punya kandungan utama yang kena ada. Tapi kalau kamu jawab aktiviti manusia yang menyentuh kepada manusia, kesan kepada manusia, yang ini masalah. Jadi kamu tidak akan diberi markah yang melibatkan alam sekitar fizikal sahaja. Contohnya kamu beri contoh menjejaskan kesihatan manusia. Menjejaskan kehidupan manusia, contoh kesihatan. Jadi yang tu tidak berkaitan lah. So yang ni kamu kena alert dan faham betul-betul. Okay. Kita tengok jawapannya, contoh-contoh dia. Contoh nak tulis macam tadi Kalau kita tengok di sini, kepupusan flora dan fauna. So kita ambil yang pertama, elemen yang pertama yang ada dalam soalan itu, mesti menyebut pembalakan. Pembalakan. Bila sebut pembalakan, saya dah sebut dah tadi, mesti melibatkan penerbangan pokok. So, bila kita sebut penerbangan pokok secara besar-besaran di dalam aktiviti pembalakan akan menyebabkan kemusnahan flora dan fauna. So, itu yang kena kamu tulis. Proses dia dan kesan dia. Ya, penerbangan itu adalah proses. Ya. Pokok perlu ditebang. Jadi ditebang, maka akan berlakulah kepupusan spesies. Sebutlah apa dia spesies yang akan pupus. Binatang, pokok, haiwan dan sebagainya. Sebutlah harimau pelanduk, orkid yang bergantung pada hutan sebagai pengeluar. Ataupun pokok sebagai pengeluar. Dalam rantaian makanan, dia akan mengalami kemusnahan dan kepupusan. So, kesannya ialah kemusnahan dan kepupusan. Jadi pelbagai spesies yang kamu sebut, kamu boleh sebutlah beberapa spesies. Dan bila kita sebut tu secara umumnya kena sebut yang relevan lah, yang dominan. Jangan sebut yang merapu tak betul. Ya. Okey, yang kedua kalau kita tengok kemusnahan habitat. Sebenarnya kemusnahan habitat dengan kepupusan flora dan fauna ni dia ada hubungan yang sangat rapat. Dia ada hubungan yang sangat rapat. Kalau kamu tengok habitat, rantaian makanan, dia duduk dalam satu kelompok ataupun satu grup yang kita panggil ekosistem. Ekosistem.
So aktiviti pembalakan secara berlebihan, kita ambil balik ayat yang tadi pun boleh atau kita nak buat ayat baru pun boleh. Menggunakan aktiviti pembalakan secara berlebihan akan memusnahkan habitat tumbuhan dan haiwan. Bagaimana dia musnah? Pokok yang ditebang menyebabkan kerosakan ekosistem dan mengganggu kestabilan ekologi setempat. Menyebabkan, ini kesan. Menyebabkan kemusnahan habitat. Ini kesan. Ini proses, ini kesan. Faktor, proses, kesan. Macam tadi lah. Dia ada faktor, dia ada proses, dia kesan. Kadang-kadang proses tu kecil ya. Ayat dia ringkas ya. Tapi dia menggambarkan proses. Proses bagaimana ia berlaku. Maknanya kalau nak berlaku kemusnahan habitat, mesti ada pokok yang ditebang. Itu proses. Mesti ada pokok yang ditebang. Tapi kalau kamu tak tulis pokok ditebang, maknanya proses tak ada di situ. Kamu cerita punya panjang, tapi kamu tak sebut pun pokok ditebang. Kamu dah cerita membalakan kan. Tapi kamu tak sebut pokok ditebang. Maka tidak ada proses di situ. Faham tak? Clear ke tak ni? Umi? Umi boleh dengar Umi? Umi? Tak ada eh? Tadi saya tengok, tadi saya nampak Umi masuk. Ya, Boleh faham ke tak? cikgu saya dengar. Boleh faham ke tak? Saya dengar. Cikgu saya dengar. Okey. Okey, contoh yang kedua, yang seterusnya, ya. Kemusnahan habitat, ya. Kebubusan flora dan fauna. Okey, kita tengok yang selanjutnya. Yang selanjutnya ialah pencemaran air. Cikgu, Yap. Apa dia? Apa dia, Umi? saya dengar. Dengar? Faham ke tak? Dengar. Okey. Okey, kita sambung pencemaran air. Pencemaran air. Pencemaran air, okey, aktiviti pembalakan. Kita masih dengan aktiviti pembalakan. Bila kita sebut pencemaran air, dia fokus kepada cerun bukit sebab cerun bukit akan menyebabkan pencemaran air. Ya, aktiviti pembalakan yang dijalankan di kawasan cerun bukit akan menyebabkan pencemaran air. Yang ni contoh yang paling jelas, kita tengok kes yang terbaru di apa yang berlaku di daerah Yan itu. Ada contoh pencemaran lah, ayak yang turun bercampur dengan lumpur, kayu balak dan sebagainya, menyebabkan berlakunya pencemaran air. Bukan takat pencemaran dalam air, lumpur tu ditimbun dan memenuhi rumah-rumah orang. Kalau tanya Dini, dia tahu tebal mana lumpur yang ada dalam rumah ni nak kena suci dan sebagainya. Yang tu menunjukkan betapa seriusnya hakisan yang berlaku di peringkat atas cerun tu. Dia kalau tak ada hakisan di atas cerun, dia tak akan turun dalam bentuk lumpur macam tu. Dan biasanya kalau turun cerun air yang bercampur dengan tanah dan sebagainya, mesti permukaan tanah itu gondol. Mesti permukaan tanah itu gondol. Ataupun pokok dah tak ada. Ataupun digondolkan untuk, tak tahulah untuk tujuan apa. Contohnya untuk buat kebun kelapa sawit ke, nak tanam durian ke, itu. Tapi yang pastinya mesti kawasan di atas cerun itu gondol. Mengalami proses gondolan. Baru dia akan turun kelodak-kelodak yang sangat banyak. Ya. Okey. Kemudian kamu ceritalah berkaitan dengan bahan-bahan kelodak yang ada, terutamanya akibat daripada permukaan tanah yang terdedah kepada larian air permukaan. Larian air permukaan akan, biasanya larian air permukaan lah yang akan menghakis dan membawa bahan lumpur dan kelodak ke dalam sungai. Larian air di permukaan yang kuat, macam kes yang berlaku di Yan tu lah. Okey, yang seterusnya hakisan tanah. Hakisan tanah pun samalah, lebih kurang huraian lebih kurang macam yang kita hurai yang di atas itu. So dia lebih kurang macam itulah. Aktiviti pembalakan secara berlebihan juga akan menggalakkan kejadian hakisan tanah. So pokok yang ditebang, dia diproses dah lah. Pokok menyebabkan tumbuhan yang menjadi cegatan selara. Cegatan atau span penyerak lebihan air. Dia panggil span penyerak. Akar pokok ni dia adalah span. Dan kalau kamu tengok dalam kamu kajian biologi, kamu belajar biologi, akar pokok ni, akar terutamanya pokok-pokok yang ada di
hutan hujan khatulistiwa atau hujan tropika ni, dia mempunyai daya serap air yang sangat tinggi. Ya, dia boleh serap air dalam kadar yang sangat banyak. Ya. Jadi kekuatan akar untuk serap air itu dia sangat banyak. Tapi apabila pokok-pokok ditebang, so akar pokok yang menguatkan struktur tanah dan berfungsi untuk penyerap air ini akan berkurangan dan menyebabkan struktur tanah itu menjadi longgar dan mudah terakis. Yang tu yang kamu nak kena cerita. Okey Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Yang seterusnya. Okey, yang seterusnya ialah pemanasan setempat ataupun peningkatan suhu. Kalau kita kata pemanasan setempat pun boleh, kita sebut peningkatan suhu pun boleh. So bila kita sebut peningkatan suhu, juga dikaitkan dengan aktiviti pembalakan. Aktiviti pembalakan dan penebangan pokok menyebabkan suhu persekitaran meningkat. Proses dia bagaimana? Jumlah tumbuhan hijau atau pokok yang berkurangan menyebabkan kadar sejat puluhan. Itu proses. Kadar sejat puluhan berkurang. Bila kadar sejat puluhan berkurang, kesan dia ialah kelembapan udara akan menurun. Kelembapan udara menurun menyebabkan suhu meningkat dan menyebabkan pemanasan setempat. So proses ada, faktor ada, kesan ada. So kamu tengok dalam jawapan yang saya bagi ni, sebagai contoh, kamu akan dapat lihat ketiga-tiga elemen yang saya sebut tadi digunakan sepenuhnya. So kamu kena buat macam tu. Okey, sekejap lagi kita akan bincang. Sekejap lagi kita bincang balik. Saya akan tamatkan rakaman ni dulu. Sekejap lagi kita akan bincang balik. Okey, jadi kita akan tengokkan di sini yang terakhir. Untuk yang terakhir ni. Jadi peningkatan gas karbon dioksida. So dia sama juga. Kekurangan tumbuhan. Aktiviti penebangan pokok untuk tujuan membalakkan akan menyebabkan peningkatan gas. Sebab apa? Sebab dia ialah keluasan hutan yang semakin berkurang. Keluasan hutan yang semakin berkurang ni adalah proses yang menyebabkan proses fotosintesis kurang berlaku. Ya, proses fotosintesis kurang berlaku dan kesan dia ialah kandungan gas karbon dioksida dalam atmosfera akan meningkat dan oksigen akan berkurang. So itu dia punya fenomena dia. Itu dia punya kesan dan itulah di antara contoh-contoh jawapan yang perlu kita tulis ya dalam soalan ini. So setakat ini ada siapa nak tanya? Saya nak tutup yang ni dulu, sekejap lagi boleh kita buka perbincangan secara terbuka, dia lebih cantik lah. Okey, untuk video ni saya tamatkan di sini dan kamu boleh rujuk balik ya, dalam video dan juga slide yang saya kemukakan ya. Jadi kita akan sambung lagi dengan part yang ketiga pada masa yang akan datang. Okey, sekian untuk kali ini. Okey.